Yang dimuliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini, hari yang ke-13 daripada bulan Rabiul Awal 1436 Hijrah. Mudah-mudahan memberi manfaat akan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bersyukur Allah memilih kita untuk menghadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita memberkati majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita menyambung kitab Anak Kunci Syurga, Miftahul Jannah. Dalam muka surat yang ke-21 kitab yang ada kat saya ni, Anak Kunci Syurga, yang ni jenis apa, edisi Rumi. Jawi lupa awak dah. Dan rukun-rukun iman, dalam tajuk rukun-rukun iman, itu 2014 kita habis membincangkan berkaitan dengan iman itu bertambah ataupun berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Dan hari ini rukun-rukun iman, dan rukun-rukun iman itu 6. Yang pertama, membenarkan akan Allah Ta'ala. Yang keduanya, membenarkan akan malaikatnya. Yang ketiganya, membenarkan akan segala kitabnya. Yang keempat, membenarkan akan sekalian rasulnya. Yang kelima, membenarkan akan hari akhirat. Yang keenam, membenarkan akan Allah baiknya dan jahatnya, seperti iman, taat, dan juga kufur dan maksiat. Kenapa? Berdasarkan hadis daripada Sayyidina Jibril alaihissalam yang bertanya ia akan Rasulullah SAW dengan katanya, "Fa-akhbirni 'anil iman." Qala antina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna biqadri khairihi wa syarrihi. Maka tanya Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkan olehmu ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daku daripada iman. Daku ni malaikat Jibril tanya, sahabat kata. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi berkata-kata, makna dia disebut sabda. Kita kata-kata. Raja titah. Semua kita berkata lah, bila sebut sabda ni nak membezakan kata-kata orang biasa dengan kata-kata para nabi, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia Nabi Muhammad, bahawa engkau percaya dengan Allah Ta'ala. Qala an tu'mina billah, percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, segala kitabnya, wa rusulihi, dan sekalian pesuruhnya. Rasul ni maknanya pesuruhnya. Pesuruh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaumil akhir, hari yang kemudian, hari akhirat. Wa tu'minuna biqadri khairihi wa syarrihi, hari yang kemudian dan juga beriman. Dan engkau beriman, engkau percaya akan qada qadar, baik dan jahatnya. Hadis riwayat daripada Muslim.
Tuan-tuan, ini berkaitan dengan rukun iman. Bila sebut rukun, benda yang wajib percaya, yang tidak boleh, tidak siapa pun tak boleh nak ingkar akan perkara. Disebutkan dalam kitab ini, dia kata membenarkan kita duk belajar beriman akan Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala. Itu keadaan, perbezaan perkataan tu. Tapi apa yang kita dengar malam ni, ini membenarkan. Percaya mana dia membenarkan, beriman mana dia membenarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membenarkan akan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu itu yang nama dia membenarkan tadi. Walaupun pada hari ini ramai lagi yang tidak membenarkan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di kalangan mereka yang masih kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puak-puak kafir. Tapi malangnya, ada juga di kalangan umat Islam ini yang juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada, wallahu alam tuan-tuan. Tapi kalau nama orang Islam, anak Islam di kalangan bangsa Melayu contohnya yang sinonim dengan Islam ini, maka dia kata ni dia percaya ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia percaya. Kemudian tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia mata Allah tu dia iman, dia percaya. Mai yang kedua ni membenarkan akan sekalian malaikatnya, wa malaikatihi. Yang ni yang kita jam sikit, kita mungkin tak lah kot. Sebab apa? Percaya kepada malaikat ni kita mungkin kenal ada malaikat, kita tahu ada malaikat, tapi keyakinan sepenuhnya kepada malaikat yang nama makhluk Allah, yang tidak ada nafsu, yang tidak perlu berkahwin, yang hanya dia ni Allah Ta'ala jadikan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beberapa tugas diberikan kepada malaikat-malaikat ini dengan bersesuaian dengan tugas itu. Mereka buat, tidak ada tidur, tidak ada lena, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak gaduh nak fikir pasal anak dan isteri. Sebab mereka tidak wajib pun berkahwin tuan-tuan, kerana mereka tidak ada apa yang ada pada manusia, iaitu nafsu. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana dia tuan-tuan, malaikat ini solid, adalah hamba Allah yang dijadikan pada cahaya, yang dia adalah satu makhluk yang begitu taat ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah kejap itu ada yang menyatakan dalam riwayat bahawasanya 90 setiap kali kelahiran manusia ni 90 Allah Ta'ala wujudkan ataupun jadikan malaikat. Malaikat yang merupakan makhluk Allah yang paling banyak sekali, yang duduk di langit, yang duduk di alam yang kita sendiri tak nampak, yang berada di dunia ini dengan tugas masing-masing. Di alam cakrawala ada Allah Ta'ala tetapkan malaikat-malaikat yang menjaganya, yang menjadi tugasan dia. Tuan-tuan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ditandingi lagi. Dengan adanya tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, tuan-tuan, punya banyak, sehingga kan setiap satu tumbuhan itu ada malaikat yang jaga dia, yang tolong jaga dia atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja dia tu ya. Wallahu alam tuan-tuan, kita tak nampak dan kita tak dapat nak tengok. Maka inilah keadaan apa yang telah sedang berlaku kepada kita semua, untuk kita meyakini bahawa akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dan juga para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan dua perkara ini perkara yang gaib, yang mana kita semua wajib mempercayainya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang beriman kepada kitab Allah ini, yang menjadi petunjuk kepada kita, makna Allah Ta'ala habaq kat kita semua, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang percaya kepada perkara yang gaib.
yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sidang jemaah sekalian, ini yang sedang kita berhadapan dengan manusia hamba-hamba Allah yang tidak nampak benda-benda gaib yang macam ni. Yang dah lupa, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Jadi hak dok buat benda tak elok, dok buat maksiat hari ni, dia tidak yakin dengan kewujudan malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita ni. Dua malaikat hafazah, kerja dia duk tulis. Raqib dan Atib duk ada di kiri kanan kita ni sepanjang masa sampai kita mati. Dan kerja dia ni setiap saat duk menulis apa yang kita buat. Sebab tu esok tuan-tuan, rekod ini kita tak boleh nak nafi apa. Semua tercatat dengan begitu kemas. Bila kita nama duk tulis ni, tulis macam mana wallahu alam. Kita faham duk tulis macam tulis buku. Jenuh terima kitab kita suruh. Punya banyaknya. Wallahu alam lah ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita ni handphone, smartphone, apa nama? Thumb drive. Hak lagi besar. Dia bagi apa? Hak dalam komputer ni, memori dia punya lagi besar, memori dia lagi banyak boleh simpan. Hard disk. Aduk dalam CPU kita macam-macam tuan-tuan, lagi besar, lagi banyak dia boleh simpan maklumat. Jadi makna dia tuan-tuan, benda kadang-kadang kecil boleh simpan macam-macam maklumat. Dalam CD, dalam apa semua. Hari ni Allah Ta'ala nak tunjukkan gambaran bahawa rekod hampa ni, kok kita faham kitab suratan amalan ini macam mana wallahu alam, tapi rekod tu ada. Bagaimana manusia boleh melihat kembali, ditayangkan semula apa yang kita buat. Ini tugas malaikat. Tuan-tuan, macam-macam tugas malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Israel yang paling kita takuti, tapi dia main melawat kita 70 kali sehari. Kalau nampak mampu pekat-pekat takut belaka tuan-tuan, pekat main masjid belaka. Saya main awal hari ni ronda taman ni lu, tengok rumah orang, rumah rupanya lain-lain macam jenis. Tang ni lain, tang nu lain, semua tuan-tuan melawat pi tengok rumah orang lah. Tapi saya duk tengok atas ni, Melayu semua no, lebih kurang terdetik hak tu. Bukan pasal apa, bukan saja-saja tu ronda tu memang rumah saya mai sekali Azat ni. Kami ni dari tempat catering Azat ni, di Batu sebalik bakal lambat dah. Spare siap-siap, betul lah, itu kena gaya dah lah. Cuma kita nak pergi Melayu, mana dia orang hak dengar di rumah ke, hak boleh dapat bahawasanya tiap-tiap malam ada kuliah di sini. Kita rasa sedih lah, sebab masih ramai yang tidak rasa nak menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, surau masjid ni. Ini sampai ujung pusing, buat pusingan you. Majoriti rupanya orang Islam, Melayu lah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma maitang keyakinan tu wallahu alam lah, rasanya dia tak nampak benda ni, kurangan ilmu mungkin, bahawasanya apa yang dilakukan pada kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan tujuan untuk kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk buat kerja kita ya. Sebab itulah Nabi SAW kepada kita ni, duk atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, i'mal dunyaka ka'annaka muqamika fiha. Bekerjalah untuk dunia ni sekadar mana engkau akan tinggal atas dunia ni. Tapi hari ni orang buat kerja atas dunia ni seolah-olah nak selama-lamanya. Dia tak peduli apa dah. Allah Ta'ala suruh semayang ke, suruh mengaji ke, suruh buat amal ibadat ke, dia tak peduli. Apa dia kira, cari kereta, makan minum bagi cukup. Ni keadaan dia, wallahu alam lah. Mungkin segelintirnya faham, mungkin tidak berkesempatan lagi, wallahu alam tuan-tuan. Tapi kalau buka semua ni, kira surah Al-Husna ni patutnya penuh patutnya penuh lah kan. Dapatkan inilah allazina yu'minuna bil ghaib. Sebab apa? Dalam rukun iman ini
Tuan-tuan percaya kepada perkara gaib ni, dia tak nampak tuan-tuan, sebab kita ada membenarkan akan hari akhirat, pembalasan di hari akhirat tu. Yang tu yang kita hari ni, manusia hari ni, sebab Allah Ta'ala ulang-ulang, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang nak makmurkan rumah Allah ni adalah mereka yang macam mana? Mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah Ta'ala ulang banyak kali dalam Al-Quran. Kalau kita cek tengok tuan-tuan, mana dia orang Al-Quran, orang yang kata Al-Quran, orang yang buat kajian tentang Al-Quran, bukan sekali, bukan dua kali, malah ratus kali diulang perkataan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perkataan akhirat itu diulang-ulang punya banyak kali. Sama ada dari segi maksud dalam perkataan akhirat, qiyamah, dalam maksud yang sama, nak abang kata hari kiamat, hari akhirat ni pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Sebab dah wa'mal li akhiratika ka'annaka wa'mal li akhiratika, buatlah, bekerjalah, buat amal untuk akhirat engkau, biqadari baqaika fi, buat amal untuk akhirat ini Nabi habaq supaya kita buat ni sekadar mana, selama mana yang engkau akan tinggal, maknanya selama-lamanya. Baqaika fiha, engkau akan tinggal selama-lamanya di akhirat nanti. Tapi hak ni orang tak nampak. Sebab tu keyakinan kepada hari akhirat ini kita nak habaq tuan-tuan. Tapi kita dah tengok trend lah ni ustaz-ustaz pun masjid-masjid punya buat baru ni apa nama kuliah Armageddon. Kiamat. Apa nama Ustaz Fawaz, apa lagi tahu, lupa lah. Pasal apa? Pasal hari kiamat. Dia lah ni beberapa orang ustaz duk cerita pasal hari kiamat, sebab banyak orang tak percaya kat hari kiamat pun. Sebab tu dia duk buat maksiat, tak reti nak main mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk dengan urusan ni. Dia tu seolah-olah untuk dia hidup selama-lamanya atas dunia, bukan akhirat. Tuan-tuan, percaya dan membenarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dibawa, ataupun membenarkan akan sekalian rasul-rasul yang dibawa oleh, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau kita cek balik pun banyak yang tolak. Taurat, Injil, Zabur memang dah tak boleh pakai dah tuan-tuan. Apabila adanya Al-Quran maka terbatal lah. Tapi tetap wajib kena percaya. Taurat adalah kitab Allah, Injil adalah kitab Allah, Zabur adalah kitab Allah. Disebabkan berlakunya penyelewengan oleh pengganut Bani Israel dan kuasa sekalian hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mau beriman kepada nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan kitab yang kekal lamanya, yang terpelihara sampai ke hari akhirat ataupun sampai kiamat, adalah kitabullah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini pun ramai orang yang tak mau pakai. Ramai orang tak mau pakai. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, mereka ni percaya, wa takfuruna bi ba'd, mereka hanya ambil sebahagian, tolak sebahagian. Ni hak jenis ni atas muka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kitab ni ditujukan, ayat ni ditujukan kepada kaum Nabi Musa alaihissalam yang tidak mau beriman dengan kitab Taurat dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi bila Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, maka berbalik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pasti juga akan ada yang menolaknya. Jadi kita dah jelas dah pada hari ini ramai yang orang tolak apa yang diajar oleh Al-Quran. Al-Quran suruh semayang, tak mau semayang. Suruh puasa, tak mau puasa. Suruh tutup aurat, tak mau tutup aurat. Lagilah kalau kita nak membicarakan hukum hakam Allah yang lain, hukum hudud, lagilah pekat tak mau mat, pekat tolak, pekat takut belaka. Tuan-tuan nak laksanakan dia, pekat berdolak dalik. Mana dia bila berdolak dalik,
nang tak yakin dengan kitabullah yang juga terkandung dalam rukun iman. Jadi kalau tolak kitabullah, tak mau kitabullah, rukun iman tinggal 5 ya, tak boleh pakai. Mana iman dia telah terbatal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rukun iman 6 tolak 1 jadi 5. 6 tolak 1 kosong. 6 1 kosong. Makna dia Allah memang dia percaya, tuan-tuan. Tak pakai pendek pun sebut. Suruh ke? Dia kenal Allah ke? Dia tahu dah Allah, dia tahu. Allah Tuhan kita sebut. Tuan-tuan, malaikat dia tahu. Palah tambah kalau dia kenal paling kenal siapa? Malaikat Mikail untuk buat rezeki. Dia kira duit lah, kan? Paling dia tak mau sebut malah Israel, takut nak mati. Kan? Tuan-tuan saudara jemaah sekalian, inilah yang berlaku kat kita semua. Mungkar nakir ke apa ke, semua hak tu dia takut lah. Tuan-tuan saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makna dia hari ni orang banyak tolak Al-Quran, tak mau pakai kitabullah. Mana tolak Al-Quran, mana Rasul dia tak percaya lah. Sebab Rasul yang bawa Al-Quran ini, Rasul yang diberikan Al-Quran ini, makna wahyu kalamullah ini turun kepada Rasul-Rasul Allah. Termasuklah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Rasul yang terakhir yang diutuskan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah lagi. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf al ulama warasatul anbiya. Hampa nak ikut siapa lepas aku tak ada? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu adalah pewaris aku. Ikut ulama. Ulama yang macam mana? Yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lari. Kalau ulama yang duk sembunyikan kebenaran, ulama yang tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berani nak menyatakan benda yang betul dan salah, maka ini bukan dia ulama. Ini ulaklah semua. Wallahu a'lam lah. Tuan-tuan, banyak dah hari ni tuan-tuan yang ada. Itulah keadaan dia. Sebab ulama dunia hari ni dia nampak habuan dunia. Dia tak berani nak menyatakan kebenaran. Kadang-kadang ada orang yang pandai agama pun dia sanggup menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram. Tuan-tuan, bahayalah keadaan kita pada hari ini, tuan-tuan, akhir zaman ini. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, walaupun kita nampak pendek, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni bekerja untuk dunia setakat mana kita nak hidup dalam dunia. Lama mana? Paling-paling tidak pun nak cari umur 100 tahun payah dah. 40 50. Baru mati kemarin ni 50 lebih kot, kalau tak silap saya 50 lebih ke tak sampai kan. Mati 63. Umur umat Nabi kata umur umat aku ni baina 60 wa 70, antara 60 70. Hak tu lah, dekat tu yang. Kalau lebih lagi tu Allah Taala bagi bonus. Tapi tak ramai. Lah ni banyak mati. Tapi mati ni macam-macam lah. Kalau mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal soleh, alhamdulillah lah. Tuan-tuan, macam saudara kita ni yang pi nak tolong di Kelantan tu, tiba-tiba aksiden mati kan. Semua berkat dapat WhatsApp, Facebook masuk kan. Oh, saya baca pun Allahu Akbar. Naik motor tu, nak pi tu, wallahu alam, kata ada penyapu. Macam mana dia bawa penyapu dengan motor? Saya membelak lah. Takut penyapu tu sangkut di roda apa. Wallahu alam, tak tahu. Cuma dalam tu hantar. Tuan-tuan, mana dia pi ke sana tu, niat dia nak tolong mangsa banjir, nak buat kebaikan. Nawaitu dia ni alhamdulillah betul dah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia nak menunjuk-nunjuk, tuan-tuan. Dia tak panggil wartawan ke TV3 ke apa mai buat siaran liputan kat dia. Kami naik motor mai ni. Tuan-tuan, macam setengah-setengah orang tu kan. Tuan-tuan, tu yang kadang-kadang kita pun pelik. Wallahu alam betul ke tidak pun tak tahu. Takut-takut pekat berlakon dia. Last sekali berlakon pecah tembelang. Naya. Orang tahu kata hang meru. Cari taman ayak paling dalam, pi tunggu dalam tu.
Allahu Akbar, kesian. Tapi depa ni tengok, orang ikhlas ni lagu tu. Siapa pun tak buat tuan-tuan, kita lah pakat tahu. Tak tahu keluar dalam berita TV tak, sebab kita tak pernah tengok berita dah. Tuan-tuan pun tak pernah tengok. Keluar keadaan hak mati ni, tapi semua orang tahu keadaan dia. Jadi mudah-mudahan Allah mencucur rahmat ke atas roh adik kita ni, dan Allah bagi ganjaran pahala mati syahid kepada dia, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan niat yang baik. Kalau tidak pun dia mati dengan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Sebab dia buat dalam keadaan perjalanan dia musafir untuk buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian jemaah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara rukun iman yang 6 ini, yang terakhirnya membenarkan akan qada dan baik jahatnya, ketentuan baik buruknya, seperti iman dan taat, kufur dan maksiat. Tapi walau macam mana pun ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan kepada orang yang faham dan ngaji ni, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak akan berubah sesuatu ketentuan Allah itu melainkan dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala nak bagi tuan-tuan, maka Allah taala akan bagi. Ud'uni astajib lakum, berdoalah ke aku akan tunaikan. Allah taala bukan jenis yang mungkir janji. Allah memang betul dia pakai slogan ni, memang patut Allah taala pakai. Janji ditepati. Tuan-tuan. Tapi kalau manusia ni banyak janji tak ditepati. Tuan-tuan, sekalian jemaah sekalian. Makna dia Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita minta, Allah bagi. Bagi pula kadang-kadang tu kita minta kaya, duk miskin situlah. Ada hikmah dia. Allah tangguhkan benda ni semua. Kalau aku bagi kaya, confirm hang tak main dah surau. Sibuk dengan kata. Biar pi hang miskin, hidup sederhana tak apa. Hang akan ingat ke aku. Hang nak minta kaya, semua kita berkat minta kaya. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Murahkanlah rezeki kami. Bagilah aku kaya. Apa ada orang minta? Bagi aku kaya. Ya Allah, bagilah aku jadi orang kaya. Aku nak tolong orang miskin. Kaya-kaya tak tolong dah. Banyak jenis-jenis tu lah. Dia jadi kedekut balik. Allah, sebab apa? Sebab itulah keadaan dia. Imam Imam Hatim Asam rahimahullah ta'ala kata, aku tengok perhati manusia ni macam tu, himpun harta banyak-banyak. Manusia ni berlumba himpun harta, himpun tak. Dan kata Nabi SAW, penyakit umat aku akan menimpa penyakit. Penyakit yang menimpa umat aku nanti ni, satu, banyak berseronok, bermewah, menghimpunkan harta. Ni 3 penyakit. Bila ada 3 penyakit ni, dia main lagi 2 penyakit. Marah memarahi, hasud menghasud. Sebab apa ni tadi? Nak haban dunia tadi ni, nak himpun harta, maka dia timbul hasud menghasud, hasad menghasad, marah memarahi dan sebagainya. Tuan-tuan, nak seronok, nak bermewah, nak himpun harta bagi banyak. Ni 3 penyakit ni. Lepas tu Imam Hatim kata, aku nampak, aku tengok manusia ni bila aku duk perhati, dia duk kaji tuan-tuan, hak jenis cara harta banyak-banyak ni, bila dia banyak harta, dia jadi kaya, dia lupa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mau bagi, nak infakkan, nak infakkan harta dia. Ni dia lupa. Kita pun takut tu. Ujian kaya ni, sahabat Nabi SAW takut. Miskin tak apa, boleh sabar. Kaya ni dia pun takut. Tuan-tuan, sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar. Ni kita nak muhasabah lah tuan-tuan. Tapi kita ni hidup sederhana, insya-Allah. Hidup sederhana. Kata kita ni tekat, orang kata alhamdulillah lah. Nak kata berlebih sampai berlimpah ruah tu tak lah, cukup lah. Boleh kita sedekah, boleh kita infak. Ni yang duk sedekah, duk infak ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Yang duk hantar sekarang ni ratus ribu, malah juta dah. Duit kita ni ke mana? Kelantan. Tapi saya duk nampak ni banyak orang tak pergi Kelantan. Pasal apa? Semua rombongan ke Kelantan, misi ke Kelantan, menghantar bantuan Kelantan. Terengganu nak juga. Betul tak payahlah, duit royalty banyak dah.
tuan-tuan. Allah alam lah. Pahang nak juga, tenggelam juga. Tak apalah, kaya dah depa. Kan? Mungkin gitulah jawapan dia kan, lebih kurang. Kelantan nak buat macam mana negara miskin. Kan? Tak ada duit. Hantar sana. Tapi kita nampak ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada bantuan tak sampai, sama ada dengan asbab apa sekalipun, tuan-tuan, tapi Allah Taala hantar NGO persendirian dan sebagainya berlumba-lumba pergi sana. Sampai sanggup tak mandi pun dah. Dia kata, tekat 2 hari kami pergi, tak mandi 2 hari. Yalah, ayat banjir ada, ayat paik, ayat bersih semua tak ada lagi, tak dipulihkan lagi, elektrik pun tak ada. Semua pergi hantar ni, lilin, makanan, apa semua, pakaian. Tapi kata pakaian banyak tau. Orang sebar kan, pakaian dibuang. Lepas tu kita berkat marah, kita bagi buang. Yalah, bagi cek dulu, zip tak ada nak pakai apa? Kan? Zip tak ada, getah longgak dah. Nak buat apa lagi? Kan tak boleh pakai, buang lah. Nak berbeg, nak pergi cari getah tak mana, nak pergi cari kedai zip tak mana, nak kena suruh ramai sumbang pula, kedai semua tenggelam tak? Wallahu alam tu, saya nampak gitulah. Syak yang baik tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan kita ni bagi pakaian terpakai, tapi tak pakaian terpakai sungguh. Pakaian terpakai yang tak boleh pakai. Allah alam. Tapi hak boleh pakai dia pun ambil. Macam Messi sekarang ni mai pula untuk pergi tolong bersihkan rumah, macam-macam lah tuan-tuan, saudara jemaah sekalian. Alhamdulillah, makna dia kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan ini makna dia ketentuan Allah. Ketentuan banjir itu ketentuan Allah. Banjir yang berlaku besar bagaimana pun adalah bila berlaku dah, inilah yang nama qada dan qadar. Jadi tidak boleh salah siapa. Manusia ni kata Allah, dia nampak yang zahir, dia tak nampak yang tersirat, yang tersembunyi di sebalik apa yang berlaku ini. Dia nampak yang duk nampak tu. Jadi bila dia nampak yang zahir ni, maka dia pun kata, oh ni punca dia empangan, punca dia angin munsur apa? Sebab dia bawa angin yang kuat, ayak melimpah, jadi pasang besar dan sebagainya. Dia duk kaji hal tu ya. Dia nampak yang zahir, dia tidak nampak hakikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutuskan benda ni. Disebabkan Allah Taala satu nak bagi ujian kepada orang-orang yang beriman, dan Allah Taala nak balakan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pasal apa kena Kelantan? Maknanya orang jahat banyak di Kelantan. Dia negara Islam, ditakbir oleh ulama. Tuan-tuan, dia lupa orang yang sihat itu tidak pernah ditimpa satu penyakit pun. Makna dia lupa Allah Ta'ala tu sebenarnya dah lupa kat dia. Allah Ta'ala bagi dia ni sihat sampai tak dapat dia, maka dia seronok, dia buat maksiat dia. Makna hidayah Allah tak dapat, petunjuk Allah tak dapat. Orang yang Allah Ta'ala sayang ni, Allah Ta'ala timpakan sakit sekali sekala supaya ingat kat aku, kata Allah. Bila dia lupa tu, nak bagi dia ingat balik, maka Allah Ta'ala timpakan ujian bagi dia ingat ke aku. Sakit, orang ingat ke Allah. Ditimpa musibah, kemalangan ke apa ke, Allah ingat ke Allah. Dia ingat ke Allah masa tu. Tuan-tuan, saya duk tengok lah. Ada beberapa orang jemaah tu, dia accident, patah kaki. Masa patah kaki ni main surau, main masjid, pakai tongkat, pakai apa, lepas elok balik tak main dah. Pasal apa? Dia ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sihat, dia lupa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketentuan itu bila berlaku, Allah Ta'ala sebenarnya sayang. Jadi kita balik kepada negeri Kelantan tu, mana Allah Ta'ala sayang negeri ni. Adalah hikmah dia. Tapi cuma pasal apa kena ke semua ni? Adalah kita tak tahu apa Allah Ta'ala nak tunjuk, tuan-tuan saudara jemaah sekalian. Yuqsifu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asu ala niyyatihim. Allah Ta'ala sapu bersih semua. Tak kira hak baik, tak kira hak jahat. Tapi esok Allah Ta'ala bangkit di akhir, bangunkan di akhirat esok. Siapa yang kuat ada yang mati dan sebagainya, atas niat masing-masing lah tuan-tuan. Kalau disimpan musibah aku ni, yang mati ramai, yang anak kecil dan sebagainya, tak tahu apa yang berlaku kat sana, wallahu alam. Tak tahu perangkaan dia lagi berapa banyak kematian. Walaupun duk habaq kata sikit lah kan, kita tak tahu lagi, wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan,
kita yang berada dalam rumah Allah pada malam ini, termasuk saya hak cakap ni, tetap teguh di atas 6 perkara ini, yakni rukun iman yang wajib kita percayai, wajib kita imani, wajib kita membenarkan ke-6-6-nya. Tidak boleh tolak walaupun satu, tidak boleh tak yakin walaupun satu. Tidak bahaya, sebab nama pun rukun iman. Bila rukun iman tak ada, dah jadi tidak beriman, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, ini dah yang sedang kita krisis akidah, krisis keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak yakinnya ada yang mohon untuk murtad pada isi borang. Punya tak sukanya duduklah agama Islam yang syumul ini, agama Islam yang cukup lengkap ini, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Saya berforum dengan Ustaz Syah Syamugam. Ada orang kata tak patut panggil dia ustaz lah, dia baru masuk Islam. Bukan baru tuan-tuan, lama dah. Dan dia sedang mendalami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tidaklah sampai mendabik dada kata aku pandai, dok. Tapi orang tertarik itu, ataupun Allah Ta'ala hantar kepada dia, dia boleh bercakap. Kita dengar hujah-hujah dia tu, dia cerita kat kita untuk menambah-nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ni bukan satu agama, bukan Hindu lah, Kristian pun biasa, Buddha pun biasa, Bahai pun biasa, banyak agama dia ikut. Dia boleh cerita kat kita pengalaman dia. Sebab kita ni lahir dalam keadaan Islam, kita tak payah susah payah macam ni pun, nak kaji, nak selidik. Jadi nak tengok hak mana betul, hak mana salah, sampai dia kaji, dia guna lalas kali, akhirnya Allah bagi hidayah kat dia. Islam lah pilihan dia, mana betul lah, tepat lah. Sebab agama yang diridai adalah Islam. Maka bila dia Islam, dia istiqamah, dia buat sungguh. Sebab dia ni mencari, dia bukan masuk Islam ni kerana benda lain. Sebab kita ni tengok orang masuk Islam pada hari ni, yang nak beriman ini, yang nak percaya 6 rukun tadi ni, bukan senang. Sebab dia masuk ni kadang-kadang bukan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini pengalaman. Bagi Islam, satu budak lelaki daripada Sabah, agama dia Kristian, bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, dia berkata lepas tazkirah ni di surau Taman Markisa Bukit Minyak, ustaz budak ni nak masuk Islam, ustaz tolong bagi dia ucap syahadah, lepas tu suruh urus lah macam mana. Dia pun tak pernah tahu nak buat mana. Saya seronok tanya dia, sembang dia betul. Dia kata saya memang nak masuk Islam, saya tertarik dengan Islam, saya tengok Quran ni, saya baca, saya tengok dia, saya rasa nak masuk Islam sangat-sangat. Saya pun bagi masuk Islam, kami lah dalam surau tu semua buat satu upacara mengislamkan dia ni. Maka dia pun Islam. Untuk memantapkan dia lagi ni, kita hantar dia ke rumah transit di Matang Tok Gelam, situ 6 bulan dia kena duduk itu. Itu transit nama dia. Sementara dia nak mendalami ilmu agama Allah, dia ajak Ustaz Malik masa tu ada situ, tuan-tuan. Lepas tu diganti dengan ustazah. Jadi saya hantar itu, Ustaz Malik telefon saya, dia kata dia ni masalah, dia tahu kelas tak mau masuk, dia kata dia buat duk mengurat perempuan sana, macam-macam lah. Oh, saya kata haru. Ustaz Malik telefon saya lah, sebab saya bawa pergi ke pejabat agama, buat kad kat dia dan sebagainya. Last kali lah baru saya tahu, saya tanya geng surau apa semua ni, mana api dia ni, mereka pun tak tahu pergi mana. Rupa-rupanya dia masuk Islam tu kerana nak menikah dengan Mek Toyam. Tu baru tahu. Dia berkenan kat satu budak perempuan ni yang duk kerja kedai Toyam. Jadi sebab tu dia masuk Islam. Jadi kena tu ya. Kadang-kadang okey, sebab dia masuk Islam, kemudian dia ikhlas, walaupun dia cari perempuan, kerana perempuan pun kadang-kadang dia menjadi. Tapi hak ni tak. Hak ni betul-betul dia bila pasal apa jadi tu, dia frust dengan perempuan tu. Perempuan tu rupanya tak mau kat dia. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan sidang jemaah sekalian, itu antara
nak bagi mantap keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kepada kita Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhirat. Kadang-kadang ambil orang-orang macam ni. Tadi saya tengok pun ada dalam pengatur kuliah ni, dia hantar mai ustaz apa nama Cina tu, apa Luk Yu Abdullah ke apa tu lah, di belah apa nama pulau sana. Dia main benda ni, Ridwan T Abdullah ke, dia pun angin dia macam bagus lah ni. Ambil dia bagus tu. Kan? Wallahu alam lah. Cuma yang tenggelam terus ni Farid Rawi, tak tahu pergi mana. Tapi dia pun nampak okey dah. Istiqamah dah. Kan? Jadi kita nampak mereka-mereka ini kita boleh jemput, walaupun setengah orang buh title, ada setengah orang tak suka buh title ustaz kat depa dan sebagainya. Tapi setengah-setengah patut. Kadang-kadang sampai dapat jolokan ataupun dapat gelaran Al-Hafiz. Depa mendalami ilmu agama sampai ke Mesir, masuk bidang tahfiz, hafal Quran. Allah. Banyak yang sampai hafal Quran, tuan-tuan. Hati depa terang. Kita ni duk panggil depa mualaf sampai 30 tahun masuk Islam, panggil mualaf lagi. Allah. Dia tu kan mualaf dah, dia mukallaf dah masa tu. Saya pun tak terbayang dalam seumur hidup dah 40 tahun lebih umur ni, tak teringat dan tak terlintahlah hati pun aku nak berimankan seorang yang pernah beragama Hindu. Dia duk jadi imam di depan. Malam tu Ustaz Fauzi, ketua urusan ulama, Ustaz Nasri, apa nama, saya, ada lagi seorang, 2-3 orang ustaz yang sembahyang di belakang orang yang pernah mengadu agama Hindu, agama Bahai, agama Kristian, agama Buddha. Kita pun tak pernah terlintas. Di malam tu saya ambil sembahyang tu, dengar siapa jadi ni, dan dia baca, dia pelik sikit lah kan, tapi okey bacaan dia. Nak kata salah sampai teruk tu tak. Alhamdulillah lah tuan-tuan, nampak depa punya usaha. Kita duk teruk lagi, suruh baca Fatihah tak tahu lagi pada. Cuba pi ikut tepi jalan, suruh dia baca Fatihah. Aduk sembang pandai di kedai tu pun dah suruh dia baca ngah. Tuan-tuan, sampai tadi saya sembang dengan seseorang lah, di tempat Kenuri tadi ni, dia menceritakan ada perkampungan yang orang tua pun dah tak ada, makin lama makin tak, sampai nak jadi imam pun tak ada orang. Maknanya hak jadi imam lah ni dia banyak menghafal ya, dan dia suruh dia baca, kalau baca Quran dia tak reti, dia buta Al-Quran, ataupun buta nak baca huruf tak reti, nak baca jawi tak reti. Tapi dia cuma sekadar menghafal. Orang dia dengar orang hafal, dia boleh cepat menghafal. Alhamdulillah lah, nasib baik ada juga. Tidak berdosa satu kampung tuan-tuan. Tok imam yang asal tu, yang tua tu tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak baca pun tak boleh dah, suara pun tak keluar dah. Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala hantar seorang, walaupun dia boleh mengapai macam tu. Tapi nak habaq kita yang Islam asal ni, sebab kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada malaikat, tidak yakin kepada kitab Allah, tidak yakin kepada Rasulullah, maka inilah keadaan jadi dia. Sebab punca dia tak mau mengaji. Wallahu alam tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan penyampaian pada malam ini tuan-tuan memberi keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya masuk tajuk Allah Taala menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya, sekali jadi ceramah Maulidur Rasul sejam pula. Kebetulan pula saya pun duk baca tadi ni, memang saya duk fikir dah, tajuk ni kena tepat juga ni. Malam ni masih lagi, kemarin baru sebut Maulidur Rasul. Tapi kalau nak ulah hak ni jadi panjang. Bulan depan bagian ada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi Allah alam tuan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap dan kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna mutawwabin wa ja'alna mutaqabbilin wa ja'alna mutaqabbilin wa ja'alna mutaqabbilin. La haula wa la quwwata illa billah.